anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'sir wa bitamim ila biqair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang dirahmati lagi dimuliakan Al-Fadil Al-Mursi, Fadil ahli jawatan puasa surah Al-Kawthar, Fadil ustaz-ustaz, ustazah, alim ulama, muslimin muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita sama-sama solat subuh yang akhir di dalam bulan Ramadan ini. Hari inilah penentu segala akhirnya, segala ibadat kita di dalam bulan Ramadan, dan kuliah subuh ini juga kuliah yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi tidak keterlaluanlah kalau kita boleh tunggu sampai tengah hari. Sebab dia last sebab macam mana. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, bila maghrib menjelma kan, maka akhirlah sudah. Kita sekarang sedang berada di the peak of Ramadan, di puncak Ramadan. Maka kita tanya diri kita, apakah amalan dan ibadat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan yang kita sedang dalam ini, di dalamnya, telahkah kita mencapai makam yang mana layak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya makam la'allakum tattaqun. Jadi sebab apa, itulah matlamat kita bila melangkah masuk di dalam bulan Ramadan itu, ya ini apa, dengan satu tujuan dan matlamat la'allakum tattaqun. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, maka syukur kita kehadiran Allah lagi kerana apa, nikmat, tiga nikmat yang paling utama kepada manusia, khususnya orang beriman. Yang pertamanya nikmat bertuhan, yang keduanya nikmat Islam, dan yang ketiganya nikmat kesihatan itu. Apalah gunanya wang yang banyak tetapi tak sehat? Biar dia wang tak ada, tetapi tak sehat. Biar dia wang tak ada tapi dia sehat. Kalau dia tak sehat pun tak apa juga. Ni wang dah banyak tapi tak sehat juga. Rumahnya besar, keretanya 18 biji, tetapi tak guna apa, yang masuk 2 hari sekali ambulan. Adakah dia bawa 18 biji itu? Ada. Nikmat, satu nikmat ya Allah bagi. Jadi berbahagialah kita yang dipilih oleh Allah hingga ke puncaknya Ramadan ini. Sebab apa Nabi Muhammad SAW membahagikan Ramadan ini kepada 3 fasa. The first Ramadan is rahmat Allah. The second is the maghfirah, the forgiveness from Allah. Then the third phase is about away from fire, the hell, dijauhkan daripada api neraka. So in order untuk kita, Allah jauhkan kita daripada api neraka, kita kena habiskan 3 fasa tu. Yang terutamanya fasa yang di tengah tu, second phase tu, maghfirah Allah. Bagaimana Allah nak jauhkan kita daripada api neraka sedangkan tidak diampunkan dosa kita? So, in order untuk Allah ampunkan dosa kita, kita kena minta dulu kepada Allah. Kita kena mengadu dulu di hadapan Allah. Aku ni banyak dosa, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Itu kaedahnya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ramai di antara masyarakat kita ni, sebab apa? Mereka, those who worship Ramadan, while Ramadan will gone. Those who worship Allah, Allah is still there, remain. Siapa yang menyembah Ramadan akan berlalu. Siapa menyembah Allah, Allah kekal. Maka di bila-bila masa pun kita menyembah Allah. Itu sebabnya yang menyembah Ramadan itulah yang fasa pertama habis ya. Fasa kedua pun susah nak masuk lagi. Atau dia jadi trend. Sama ada dia menjadi adat ataupun ibadat. Jadi macam mana kita nak tukar culture masyarakat kita ni? Sebab apa kita tentang
Sebab kita tak ada jati diri. Tuan-tuan, sebenarnya tak ada jati diri orang Melayu Malaysia ni, betul. Sebab apa? We have been manipulated by I don't know, by who? Just imagine kan? Tuan-tuan muslimin muslimat, tanpa kita sedar ataupun tidak, adakah bijaksananya sesuatu kerajaan bila mana menandatangani satu MOU yang di dalam proses sign MOU tu, kerajaan di sebelah sana suruh kita, angkat dalam masa 24 jam kami bagi tempoh, kau angkat otak-otak Malaysia ni balik ke Malaysia. Tu kepala kereta api kita masuk Woodland 70 meter je, 70 meter. Dia punya MRT 15 km masuk Johor. Cerdik lah benda ni? Tak cerdik, betul. Tapi yang cokong ni pun memang tak cerdik pun. Tu, betul. Saya baru ni pergi Singapura tu, Allah Allah. Dia kata politik orang Melayu Malaysia ni tak berapa cerdik. Sebab apa? Menolak ulama, dia menolak. Dia pilih ulama semua. Tak salah. Kita fikir-fikir logik. Malu apa jadi orang Melayu Malaysia. Terus kata Bangladesh, enak sikit. Itu Allahu Akbar. Kita history been manipulated. History been, kita punya sejarah macam tu cerita dia. Itu sebab apa yang berlaku pun kita tengok. Lepas satu, lepas satu. Dulu hang kata MH370 kena bom, aku ambil kau kena bom seluruh. MH17. Kita tengok tuan-tuan, benda yang disembunyi. It is very impossible untuk kapal terbang yang ketinggian 33,000 kaki di launch daripada bawah ni. Dia mesti ada fighter yang tembak dia. Kita ni aviation yang law ni tuan-tuan, sebelum kita terbang tu dia ada dinamakan flight plan. Mana route kita nak pergi, Amsterdam ke KL ke, route mana kita nak pergi. Dah tahu dah di Ukraine itu hot area, then why the hell you are diverting there? Pergi dah tempat lain. Nak tutup sini, nak cover sini, nak tutup. Allah tuan-tuan. Dulu hang pria je tu, angkuhnya manusia tuan-tuan, jatuh saja dia kata apa? I will bring back all the semua mayat-mayat tu saya akan balik sebelum raya. Pak Allah minta tak jadi tuan. Jangan takut. Betul? Tak boleh. Ada alasan ada ini tu baru muka lima pertama. Muka lima kedua tuan-tuan, untuk kita mendapatkan makam la'allakum tattaqun ini, untuk nak menjadi orang yang bertakwa tuan-tuan, kita cek diri kita sekarang ni, sama ada kita ni orang bertakwa. Dia ada 4 ciri dia. Ciri orang yang bertakwa. Sebab apa? Apa pentingnya takwa ini? Tu tuan-tuan muslimin muslimat, Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada di dalam madrasah Ramadan ini yang modulnya adalah Allah itu sendiri. Yang modulnya semuanya daripada Allah. The first module is apa? Kosongkan perut, laparkan perut, dan baru boleh ditarbiyah. Sebenarnya memang itu kaedah manusianya. Bila kita lapar, nafsu kita lemah. Cuma yang berjalannya akal. Di luar sana nafsu kita kuat sebab kita makan banyak. Tu nafsu boleh mengawal akal. Tu setengah orang hilang akal. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sebulan Allah tarbiyah kita dalam madrasah dia ni. Dan Allah cukup yakin bahwasanya orang yang beriman, siapa orang beriman ni? Tuan-tuan muslimin muslimat, keluar nanti akan dianugerahkan dengan satu ijazah yang namanya takwa itu. La'allakum tattaqun. Sebab apa? Bezanya kita dalam belajar dalam madrasah Ramadan ini, Allah masukkan kita dalam bulan Ramadan sebulan, Allah tarbiyah sebulannya. Ujian yang sebenarnya adalah sepanjang tahun itu. Tu yang sebulan. Tetapi masa kita sekolah dulu, kita belajar sepanjang tahun, ujian dia sebulannya. Beza dia tu. So those yang complete the three phases itu, maka dia akan berjaya. Itu sebab tuan-tuan, saya cukup yakinlah yang berada dalam ni pagi ni, dia akan datang balik. Lepas Ramadan, dia akan datang balik. Sebab apa? Tu, kekentalan dapat la'allakum tattaqun itu. Sebab apa? Kekuatan takwa itu terletak di atas kalimah ta tu ta.
Begitu juga macam tuan-tuan tengok cerita Piramid. Menuju 4 belarang. Kekuatan hang tuah itu terletak di atas huruf ta ataupun ti. Tuah. Kalau dibubuh ba jadi hang buah, tak jadi apa. Maka begitu juga hang takwa ni. Kalimah yang menguatkan kalimah takwa ini adalah ta. Ta khafu ya. Apa itu ta? Ta itu adalah tawadhu. Tu orang yang bertakwa dia kena ada sifat ni, tawadhu. Tawadhu ni apa? Humble, merendah diri. Lawan dia sombong ataupun arrogant. Orang yang sombong dia tidak ada kecenderungan untuk nak show off sebagai orang sombong. Tak ada. Adakah orang puasa untuk, oi aku puasa, kita boleh nampak satu lagak macam orang puasa? Tak nampak. Sebab apa dia tak boleh nak belagak? Nafsu dia lemah. Bila jalan berlemah nak cakap pun tak mau. Dia tengok kita cakap. Kita nak cakap pagi-pagi nak menjerit, reserve dah petang tak lagi. Petang sampai pula reserve pula tarawih sekali. Tahu? Mana dididik nafsu. Itu akal pun boleh berfungsi dengan. Itu sebab Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad SAW berperang dan menangnya tentera Islam dalam bulan puasa. Sebab nafsu ni down, akal ni yang berfungsi, yang boleh mencari taktik ni semua. Maka tawaduk itu jadilah kita orang yang humble, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mematuhi segala modul dia, dengan solat tarawihnya, dengan solat berjamaahnya, dengan tadarusnya, dengan sumbangan dan dermanya, lepas tu silaturahimnya, masya Allah, tabarakallah. Begitulah juga kita, bukan kata di dalam bulan Ramadan, orang yang berhasilnya dia di-create oleh Allah menjadi orang yang merendah diri dan tawaduk, bawa dia sampai ke dalam Aidul Fitri, menyambutnya lembaran. Sambutnya. Lepas tu tak ada lah dia kata, hari raya ni kita kena berhabis-habisan. Tak juga. Itu tak. Khaufnya apa? Khaufnya qana'ah. Atau tu sambung ni apa? Atau tu tambah sikit lagi. Sombong ni kita tengok di antara ibadat-ibadat di dalam Islam ini, selain daripada puasa ini, dia tidak nampak kecenderungan itu. Kita tengok ibadat solat ini. Oh, solat ni nampak kesombongan itu. Kecenderungan untuk show off itu. Kalau di rumah ni tuan-tuan, Allah khususnya orang lelaki lah, kalau solat, kalau dia tak pakai baju singlet, tak pakai singlet ke t-shirt ke, dia gulung kain melekat sampai ke dada. Jadi itu tutup aurat untuk solat. Angkat pun macam sotong, Allah sikit Allah itu ya. Tapi kalau di tempat ni surau ke masjid kan, pakai dengan jubah, dengan sorban, dengan minyak wangi, lepas tu sejadah pula lain pula. Oh, nampak tu orang kata, oh dia ni hebat. Nampak tu. Bukan dia nak tunjuk pun, memang dia karakter dia macam tu. Tapi nampak dengan takbirnya satu macam yang bergegar. Oh, dia ni betul-betul hebat. Makam tinggi tu. Waktu yang takbir macam kadai bola tu. Wah, macam kadai bola. Di satu tempat, tak payah saya cerita lah di mana. Jabatan Agama Islam keluar satu surat berkeliling. Beritahu apa? Ni pakcik ni bahasanya Polan bin Polan ni, dia tak boleh masuk solat di awal waktu. Dia kena masuk di rakaat yang ketiga. Sebab apa? Takbir dia tu mengaku ni, jemaah ni. Dia ni habis lah. Bar kan? Betul? Kita pun main lambat macam tu. Dia ni lain macam. Orang pun tahu dia ni memang tak ada datang. Kita pun tanya lagi, pakcik, lain macam takbir. Dia kata, ustaz, kita kena detail. Detail dia masuk sahaja aku solat maghrib dah 3 rakaat lagi mengikut imam. Detail. Dia punya nak precise lah. Sedangkan tubuh kita aja apa ni? 3 ni, qasad, tarawih, ta'yin. Solat maghrib ikut imam kerana Allah. Habis kata. Kita pakcik kalau nak detail, sungguh-sungguh angkat takbir ni, pakcik tanya dulu, imam tu nama apa, IC nombor duduk di mana.
Allah saja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut Imam Jamaluddin bin Hasan. Ai sini gua alamat bang. Kau nak licin sangat. Ampun ini. Pandai jawab dia. Tu. Itu solat nampak. Haji pun samalah haji. Nampak tak haji? Balik tu. Oh, balik tak panggil haji. Betul lah. Sebab apa? Dia buat penuri pun. Kaya rendah. Balik-balik tak panggil haji, panggil dah Pak Samad. Marah dia Pak Samad. Pasal apa tak panggil haji Samad? Bukan haji Samad. Nampak. Zakat pun samalah zakat. You tahu ni kalau zakat berapa? Tak adalah banyak tu. Ada sikit-sikit. Ya ada sikit tu berapa? Ai malas nak beritahu you sekali. You kata ai ni sombong pula. Ai beritahu lah. Ai ingat dalam taman ni ai lah yang paling banyak. Tu tak sombong. 50k je. Oh 50k. Allah salah antara ni tapi puasa tidak. Tu Allah didik seperti itu. Maka kita nak terima iman kita ni puasa lah. Itu sebabnya kita orang-orang beriman ni, for those orang beriman dia puasa tu no problem. Sebab dia dididik dia, ditarbiah oleh Allah sendiri. Dia yakin bahasanya Allah yang didik dia. Tu. Maka pergilah kita. Kalimah yang kedua khaf. Ni apa? Qanaah. Qanaah lawan dia tamak. Qanaah ni apa? Berpada-padalah kita. Tengoklah kita dalam bulan Ramadan ni pun kita buka seadanya saja. Tak adalah kita ikut nafsu mata ni. Tengok karipat pusing pun sedap, tepung pelita sedap, air semua sedap. Cendol pun beli, air kelapa pun beli, air tebu pun beli, cincau pun beli, air macam-macam air beli. Tapi yang nak minumnya air suam macam. Tak lain jadi dia. Aduh. Sebab apa dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan? Purposely Allah created Ramadan those for umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tidak bernasib baik hidup bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua sedia maklum Nabi Muhammad ni dia suka makan kurma. Buat tamar tu. Maka bila mana kita dalam bulan Ramadan ni sinonim dah Ramadan ni mesti ada kurma. Maka bila kita makan kurma tu, kita pegang, kita ingatlah inilah Nabi kita makan dulu, Nabi aku dulu makan. Lepas makan kurma minum air je habis lah. Kita lepas minum makan kurma, lalu nasi pula satu talam. So, Nabi ajak kita apa? Di pagi hari di sahur Nabi makan 3 biji tamar yang keras tu. Masa berbuka makan buah kurma yang lembek itu. Supaya apa? Pencernaan tu senang. So kita pun bila kita makan itu sunnah, dapat pahala sunnah. Dua dapat, satu kenyang dan satu dapat pahala sunnah. Tapi masalahnya kita makan juga kurma tu. Tapi bukanlah buah kurma, ayam masak kurma. Itu yang masalah tu. Tapi tak apalah ustaz, jadi ada bunyi kurma-kurma pun jalan je lah, bantal lah, bantai je. Itu Nabi tu. Maka berpada-padalah. Begitu juga ketika mana menyambut hari lebaran, berpada-padalah kita. Nabi pun tak suruh kita beli hari raya beli baju baru dah. Pakailah pakaian yang cantik, yang lama-lama tu yang cantik, yang kita reserve. Okey, ni untuk pakai hari Jumaat saja, ni untuk hari raya, kan ada macam tu. Kita pakaian kan berobok-berobok, berobok-berobok pakaian. Jubah ni masya-Allah, tabarakallah banyak. Ada kita reserve tu. Tak perlulah beli. Sopa juga dengan lansir, kalau dah baru tak payah dah tukar. Ni dah. Dia sibuk tu malam nak mencari malam letup kata tak ada kita. Pergi cari dekat Kamda, ada letup Kamda. Tu. Jadi maka rugilah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamin shaimin kata Nabi Muhammad. Ramai orang yang berpuasa tak dapat apa-apa, sekadar lapar dan raba. Sebab apa? Puasa dia puasa, solat dia tak solat. Solat fardu dah. Puasa dia. Puasa dia puasa, aurat tak tutup. Puasa dia puasa, mulut tak jaga. Habis cakap lapar dan dahaga, tak ada apa-apa. Jadi untunglah orang yang mansama Ramadan. Siapa yang puasa dalam bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keinsafan, Allah akan ampunkan dosa dia. Dan siapa yang mendirikan malam man khama Ramadan, Allah akan ampun dia. Andai kata Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah, maka kita dapat. Sebab apa? Dia bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Kalau kita buat apa juga amalan dan dapat ke kita.
Yang kita solat Isya berjamaah, kemudian mendirikan tarawih pula tu, lepas tu tadarus, apa semua dapat tu. Kalau isteri kita buat kopi satu cawan, 1000 bulan punya duk buat kopi tu, 1000 bulan buat kopi tu. Nak fikir pun, oi, ketik buat kopi 1000 bulan, bukan 1000 hari, 1000 bulan. Tu gantung nasi, pahala gantung nasi pun 1000 bulan punya gantung nasi tu, dia punya jenuh. Jadi qanaah, tamak, Allahu Akbar, tuan-tuan muslimin muslimat. Yang seterusnya, jadilah orang yang warak. Cek kita orang warak lah. Warak ni tuan-tuan, istilah dia bukan kata seorang warak ni kena pegang tasbih, genting tasbih sampai hangit baru nak warak dah. Tak payah hangit tasbih tu kan, warak. Tak payah pegang tasbih, warak. Warak ni apa tuan-tuan? Satu, permakanan tu dijaga. Sebab apa? Wal haram bainun wal halal bainun. Clear. Ya syubhat tak mau. Tu. Sekarang kita sibuk dah kan. Kalau nak ikut ni tuan-tuan, Allah, babi dalam badan kita 3 ekor dah. Kalau kita makan daripada dulu. Punya tu takutnya DNA macam ni. Orang yang beriman tu, orang yang takwa tu, dia kena ada ciri-ciri warak dia. Yang last sekali, yakinlah kita bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin. Jangan kita aku Ramadan ni dapat ke tak dapat? Yakin kita akan dapat. Tu. Atau kita dapat tak dapat lepas Ramadan ni tau. Kalau kita boleh sambung 6 hari lagi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana ada tu, ada harapan. Tapi tuan-tuan di sini memang ada harapan dah. Memang nampak yang muka pun tahu dah. Memang orang yang penuh harapan dia. Tu yang seronok. Subuh pun boleh banyak ni. Kamu tak subuh, tu puasa. Kalau tak puasa lagi lah. Sebab apa? Pilihan Allah. Wa man yuridillah, bila Allah kehendaki, jadilah kita jadi begitu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, tu bab takwa. Habis dah. Masuk pula bab maghfirah, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah nak mengampunkan dosa kita kalau kita tidak ikhtiarkan diri kita ini berdosa? Maka ada beberapa kaedah yang Allah akan ampunkan dosa kita. Satu, Allah akan ampunkan dosa kita daripada sudut mana? Daripada segi apa? Daripada cara mana? Saja-saja Allah nak ampunkan. Allah boleh buat saja-saja Allah nak ampunkan dosa. Tu. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, ikut suka Allah, Allah nak ampun. Yang kata apa? Wahabiah ni, jangan senang-senang. Macam kita lah. Kadang-kadang anak tak minta duit, kita bagi. Macam tu. Contoh, tu baru sikit. Allah ni pun macam tu. Ada 2 kaedah. Ada 2 cara. Satunya, ketika mana jenazah orang beriman itu on the way to kubur. Dalam perjalanan ke kubur orang beriman tu, Allah ampun dah dosa dia di situ. Ampun dah. Allahu Akbar. Untung menjadi orang beriman. Yang keduanya, ketika mana? Ketika kita berada di hadapan Allah, di hadapan mizan Allah, timbangan Allah. Tuh, nak timbang dosa dan pahala. Allah akan bagi kepada satu malaikat buku catatan kita yang ditulis oleh Rafiq dan Atik ini. Dia akan tengok depan kita ni. Just formality. Kata orang Melayu, formality. Walaupun dalam tu, katalah contohnya, tulisan yang merah ini adalah dosa-dosa kita. Banyak dosa. Tapi malaikat akan selak macam tu. Allah ampun dosa kita masa tu. Oh tuan-tuan muslimin muslimat rahimahumullah. Kena yakin. Dan yang keduanya, Allah, Nabi kata apa? Kita sendiri istihar di hadapan Allah. Aku ni berdosa, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Tu. Ni bulan-bulan Ramadan tu ada lagi ni. Cakap terang-terang kat Allah, jangan malu-malu lah. Kalau kita, tu sebab Nabi ni dia berkharat, dia pergi duduk seorang-seorang. Sebab apa? Kita ni dalam Jumaat segan lah nak baca doa ni kuat kan. Ya Allah Tuhan ku apa nak ni? Malu. Duduk seorang-seorang, duduk tepi-tepi bucu tu. Doa. Ya Allah ya Tuhan, aku semuanya banyak dosa ya Allah. Kalau kau tak cakap macam tidak mengkau kan. Kalau kau tak ampun aku jahanam aku. Jahanam. Bukan dalam jahanam ni, memang jahanam terus. Ampunlah dosa aku. Nak minta apa pun minta. Ya Allah Tuhan aku ni teringin sangat biar anda bagilah aku sebiji. Boleh minta. Jangan kita kata dapat tak dapat.
Payah-payah sangat pergi dekat showroom tu, duduk, oh 6 siri, okay ke? Macam-macam kaedah dah. Janji jangan malu. Allah Akbar. Ataupun dalam bulan Ramadan ni kita dengar alunan Astaghfirullah Rabbal Baraya. Allah Akbar. Dapat pahala lah. Imam tahfiz yang kita ambil itu, dia baca, kita dengar, tapi kita boleh pahala lah. Pahala solat dapat, pahala dengar orang mengaji dapat. Allah Akbar. Saat kita naik kereta pasang pula CD mengaji tu. Lama-lama kita tak mengaji, tu dengar orang je. Tu. Tu. Allah Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiganya Allah akan mengampunkan dosa kita melalui ibadat-ibadat yang tertentu. Tu. Satunya bila, of course dalam bulan Ramadan ni kita berpuasa, maka gugur dah dosa kita. Daripada kita sahur tadi sampai dah nak buka tadi, dosa kita jatuh, terhapus. So dalam arti kata yang lain, at the end of the day, kosong kita. Bukan kosong-kosong tu yang tak tahu halal tu. Adakah kosong-kosong pula? Allah Akbar, program. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, yang pertamanya kaedah Allah menghapuskan dosa kita. Amalan-amalan tentu, satunya kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Tuh, ni dalam bulan Ramadan. Yang keduanya ketika mana kita ambil wudu, jatuh dosa kita bersama titisan air itu. Tu hari-hari ini dalam bulan Ramadan ini, hari masih ada lagi kesempatan, walaupun tinggal beberapa jam saja, ambil wudu. Kalau yang kaki kentut tu pun ambil juga. Asal ambil je kentut, asal kentut je ambil kan. Kasih cam. Tu nak gugur dosa. Oh, bukan senang tuan. Tu. Yang ketiganya, bila mana kita bersalaman ni, salam. Kita salam tak lagi ke? Gugur dosa kita. Jangan pergi salam dengan orang dalam kandang tu sudah. Dosa jadi dia. Dia bukan nambah. Jadi dosa. Dapat pahala. Gugur dosa kita. Salam kita nak pegang tangan isteri ni. Selalunya solat berjemaah di surau ni tak pegang pun, masing-masing jalan ni. Balik sekali lagi pegang. Bukan pegang, pusing tangan isteri pula, pusing tu. Nak gugur dosa banyak-banyak. Gugur banyak-banyak. Tu. Dah sampai rumah, kata Nabi, melihat, memandang wajah isteri dengan kasih sayang, gugur juga. Terus sampai rumah lagi, so isteri duduk depan, duduk. Abang nak tengok ni, abang ni dah macam ni, akhir masa nak jalan dah kau. Jangan cakap macam tu. Ni Nabi suruh. Sunnah. Tengok. Dan yang seterusnya, tu of course lah, kita duduk dalam majlis ilmu ni, gugurlah dosa kita, masya-Allah, tabarakallah. Bila mana kita bertaubat, Allah akan ampunkan dosa kita. So taubat ini juga ada tingkatan ya. Bukan kata sekolah ada tingkatan, taubat juga ada. Maka tingkatan yang pertama adalah tingkatan orang awam, yang dia sekadar apa? Bertaubat pada dosa besar saja, dosa kecil tak. Ada juga jenis itu. Apakah bentuk-bentuk dosa kecil? Tapi petang ni tak ada lagi, tapi pasal Ramadan tak ada lah. Dululah 2-3-4 minggu, 2-3 minggu lepas kita pergi. Bila kita pergi tu, tu yang boleh create, boleh jadi dosa kecil tu, kita nak beli dari Pak Pusing. Masuk gerai pertama tu kita tengok paha ayam. Masuk gerai kedua, tepung pelita. Masuk gerai ketiga, paha ayam lagi. Masuk gerai keempat, paha orang. Tu dah sampai. Tengok juga. Tak tengok lagi rezeki. Tengok Ramadan pun dosa kecil tu. Tak ampun balik. Yang keduanya puasa, taubat tingkatan hawas. Dia hanya bertaubat di atas dosa besar dan kecil, tu je. Yang ketiga ni tuan-tuan ni, khusus ni apa? Dia bertaubat bukan sekadar dosa besar dan dosa kecil, ditambah dengan aksesoris pula, berazam tidak akan melakukan lagi dosa besar itu. Dia ada tiga macam manusia yang bertaubat ni. Setengah dia kata apa? Member kata, jom kita pergi sana. Aku taubat tak pergi dah. Itu taubat dia lah. Tapi lepas tu dia pergi je. Dia satu lagi keadaan, ni geng-geng jebon ni lah, geng-geng jebon ni, geng-geng cucuk lampu ni. Dalam 7-8 orang tu, seorang tu dapatlah hidayah sikit lah.
Dah bertukarlah corak hidup dia. Sahabat pun tengok dia pakai pun songkok, GST punya songkok lah. Sahabat pun tanya, bro, macam mana ni kau ni boleh hilang sekejap hilang ni? Kau boleh bertukar pula, bertukar kulit ni. Macam mana boleh tinggal semua kita ni? Kau punya judi dulu kau boleh tinggal on the spot ni, macam mana kau buat ni? Oh, dia kata, ni semua willpower. Willpower. Kau punya minum apa semua ni, minum marak semua kau tinggal apa? Senang sangat kau tinggal. Ni willpower ni. Willpower lagi. Kau awet kau perempuan semua kau tinggal ni macam mana? Tu no power. Sebab no power yang tinggal tu. Kalau dia ada power dia on lagi tu. Tak kena juga. Dia kena azab tinggal terus. Tak ulang dah. Tu. Apakah hikmah bertaubat ini? Allah akan mempermudahkan urusan kehidupan dia, orang yang bertaubat ini. Sebab apa? Rezeki ketika itu nak turun, dosa ada, dia bertaubat. Bertaubat ni kena hari-hari, setiap waktu. Setiap waktu. Ni lah ni kan. Tu orang kata apa? Cecaru makan petang ni, minta lah. Rukut mana tahu. Memang Allah dah ampun dah dosa kita dah. Minta kelas kopek ni kan. Kau ni minta ampun Allah dosa kita. Dan dosa ini, dan orang kata apa, taubat ini juga ada tarikh luputnya. Tu. Taubat ni pun ada tarikh luput. Bukan kata manusia ada tarikh luput. Taubat ini juga ada tarikh luput. Bila akan tarikh luput dia? Yang pertamanya ketika mana ruh sampai di gharqarah. Tu. Tak ada harapan. Sebab apa? Di ketika itu Allah akan buat ulang tayang pula apa yang kita dah lakukan selama hidup kita tu. Ketika itu orang itu tengah sibuk melihat akan apa yang dia dah buat. Dengan orang duk talqin dia lagi, dengan dia rasa dahaga lagi, dengan iblis dan syaitan datang lagi menyerupai orang-orang yang dia sayang. Macam-macam kerenah macam tu. Dah tak sempat dah. Itu yang berlaku kepada Fir'aun laknatullah. Ketika mana dah tenggelam timbul, barulah teringat nak beriman dengan Tuhan Musa. Wahai Musa, aku nak beriman dengan Tuhan kamu. Allah terus turun ayat. Ni Musa yang tolong bagi tahu dekat tu, kat Jebel tu, no way kita. Tak ada harapan dah. Sebab apa? Fir'aun ni sebenarnya dia ada kecenderungan untuk nak beriman dengan Nabi Musa ni. Walaupun dia macam tu, dia fitrah manusia dia tuan. Dia nak kembali kepada asalnya balik. Jadi fitrah yang baik. Maka satu hari sahabat dia ni Haman. Tu kata ulama, kita nak bersahabat ni carilah dengan saing dengan kita. Kita kaki semayang, cari orang kaki semayang. Kita tak jadi wangi, kawanlah dengan orang yang jual minyak wangi. Tu maka jadi wangilah kita. Maka sahabat Fir'aun ni namanya Haman. Satu hari dia tengok Fir'aun ni nak cenderung kepada Musa ni. Fir'aun ikut Musa. Habis aku projek tak dapat dah. Lalu dia pun panggil lah Haman. Dia panggil Fir'aun. Dia panggil Mon. Panggil Mon dan jalan lepas badi-badi kamcing. Dia tak panggil Fir'aun. Kau ingat kau jangan ikut Musa tu. Musa tu ahli sihir. Nanti dia sihir kamu akan jadi gila sampai mati. Dia kata tak tahan. Itu yang tak jadi. Kawan ni pun kadang-kadang main peranan juga. Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, ketika mana matahari terbit daripada barat, maka tidak ada lagi ruang untuk kita bertaubat. Itu sebab Nabi pesan apa? Jangan kamu tidur selepas solat subuh. Sebab apa? Ketika mana selepas 12 minit selepas waktu syuruk itu, kita boleh solat apa? Sunat Isra. Yang menunjukkan kepada Allah kita ni bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andainya kamu syukur aku tambah nikmat kamu. Kamu kufur, azab aku pedih. Maka kita pun solat sunat Isra, doa dia pun straightforward. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur ke atasmu ya Allah kerana telah menaikkan matahari pada tempat asalnya, yakni di timur, belum lagi di barat. Ada lagi kesempatan. Bila dia timur daripada barat, kata Nabi Muhammad SAW, sudah tidak ada peluang untuk kita bertaubat.
Maka sebelum timbul segala-gala itu, maka bertaubatlah kita tiap-tiap hari. Itu Allah, tuan-tuan muslimin muslimat. Sebab apa? Kita ni prone untuk buat dosa. Dosa besar tu tak ada lah, dosa-dosa kecil ni. Oh tuan-tuan muslimin muslimat rahimahumullah, tu yang kita takut. Dosa sedar tak apa, ni dosa yang tak sedar. Kadang-kadang manusia ni di atas keculuparan mulut dia, dia boleh jadi murtad saja-saja seronok nak cakap, nak tunjuk kok hebat saja nak cakap. Aku tak kisah kemari dah macam mana pun, kemari dah hukum apa pun sama je. Jangan tuan-tuan, hukum tak sama. Hukum Allah dengan hukum tak puang ni tak sama. Kita ni sebab apa jadi macam tu? Sepatutnya masjidnya duduk di atas. Sekarang ni kita pusat judinya di atas gunung. Agama Hindu yang tinggi itu duduk di atas batu kif. Masjid ni di bawah saja. Tu syiarnya kat mana? Kata negara Islam. Kalau sebut negara bukan Islam, apa? Tu masalah tu. Sebab apa? Sebab Allah tak bagi kekuatan kepada orang yang berhak untuk mengatakan benar. Contoh, orang besar negara, orang nombor satu, dia ada penasihat agama. Apa yang dia nasihat tak tahu. Sampai sekarang isteri ketua negara tak pakai tudung, tak kenal juga. Tu. Sebab apa? Orang agama pun nak berjalan jauh-jauh. Di Ukraine pula urusan tak ada orang-orang bawah yang nak pergi urus jenazah. Menteri pula nak urus jenazah. Kat satu akai nak berjalan dia jenazah bawa ni. Kalau hantar orang bawah, ada di situ benda-benda yang sepatutnya tidak didedak. Tu hantar ni yang boleh tutup, yang kunci mulut ni. Yang pinya apa? Tuan Polis Negara, Tuan Hakim Negara, pi. Mana dunia hantar semua-semua ni tuan-tuan? Allah Akbar. Semua hang nak urus. Hang nombor satu di Malaysia. Hang tak ada ke menteri hang? SU, menteri berbelah-belah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Gaji buta aja bayar yang kerja Perdana Menteri ya. Tak tidur 4 hari, kesian tu. 4 hari tak tidur. Tu. Punya sibuknya. Suami ni sibuk, tak boleh nak urus. Isteri telefon ni, Putin tu telefon. So Putin telefon laki dia. Allahu Akbar. Mana ada dalam dunia tuan-tuan kuat sampai macam tu. Isteri Perdana Menteri. Tu punya hebat. Tuan-tuan mana nak cari pula. Untuk nak sokong aja. Allah, patut-patutlah tuan-tuan, patut-patutlah nak bodek, nak ampuh. Allahu Akbar. Sampai macam tu. Dan bulan puasa tuan-tuan, bulan puasa hang duk tipu orang je tuan-tuan. Allah saja nak tunjuk tuan-tuan. Lepas satu insiden, lepas satu, hang tak letak jawatan lagi. Depan jalan Imbi tu boleh roboh jalan, boleh erosion, terberlut jalan. Tu keluar satu ni statement, kita akan siasat sub kontrak. Apa nak siasat? The main contract lah nak kena siasat. Sub kontrak apa dia kan? Main kontrak apa? Orang dia juga cari pula kes lain untuk nak tutup sana, cari kes lain. Kes dah mana-mana lama dah tinggal, suntik balik. Timbalan ketua pengarah main kes, timbul balik. Mana nak tutup sana? Allah. Kita ingat kita je yang masa macam tu. Tuan saya duduk pergi Bandar Maran, beli udang di ikan satu Cina, memang kamcing. Saya tanya dia macam macam mana? Sekarang susah. Orang mau beli tak ada. Barang ada, orang mau beli tak ada. Duit tak ada. Kita pun cakap dia apa? Mana mau beli juga? Mana mau beli bos? Mau beli apa? Mau beli kapal terbang lagi. Sudah 2 jatuh. Kita mau beli lagi, mau ganti. Duit tak ada. Sial. Kita tengok tu haji di Korea, kapal sudah terbalik. Dia Perdana Menteri sudah berhenti. Kita dua sudah jatuh. Bukan terbalik, jatuh, mati. Tak ada berhenti lagi. Cina yang jual ikan dekat itu. Itulah macam kita.
Jenis macam kita lagi dah. Tak tahu bila lagi nak jatuh pun tak tahu lah. Lepas satu musibah. Jalan ni hingga jam saja. Tu. Majmuk, terlalu majmuknya negara Malaysia ni. Asal raya saja jam, asal raya saja jam. Sebab apa? Raya Melayu, Hindu Cina balik. Raya Cina Melayu, Hindu balik. Raya Hindu Cina Melayu balik. Tu. Jam aja. Allah. Azab rakyat ni. Rakyat jadi azab. Mereka tak azab. Naik kereta royong. Kita pula ke tepi. Kita pilih dia, kita pula ke tepi. La ilaha illallah. Tak logik nama dia tu. Sama rakyat tu tak. Tak nampak lagi ke rakyat ni. Itu orang Singapura kata, orang Melayu Malaysia tak cerdik berpolitik. Sampai macam tu pun tak nampak lagi. Sampai bila? Macam kita beramal, orang Melayu beramal bila Ramadan ni, beribadat di bulan Ramadan. Puasa pertama masuk puasa kedua habis dah. Sebenarnya Allah memilih kita tu, pilih kita bagi rahmat yang mula-mula tu, Allah dah pilih dah. Kita yang baik, kita pula yang back off daripada senarai Allah. Kita back off sendiri. Allah dah pilih bagi rahmat. Rahmatnya Allah ketika itu turun semua. Allah Akbar. Tidak siapa paksa dan tidak siapa bayar kita. Semua orang pergi. Berbondong-bondong orang datang. Ziarah masjid penuh. Sepatutnya terus dapat rahmat Allah. Rahmat untuk apa? Rahmat untuk diberi keampunan lagi. Sekadar rahmat untuk diberi keampunan. Setelah dapat keampunan, Allah jauhkan kita daripada api neraka. Bukan sekadar jauh daripada api neraka, Allah hilangkan nama kita daripada senarai ahli neraka. Itu yang pentingnya. Tapi tak juga. Kalaulah Allah tanyalah kita, hampa nak bulan apa lagi ni yang aku nak train hampa ni? Hampa nak bulan apa lagi? Tak terjawab kita. Kita boleh jawab. Pokok jawab ni. Allah Akbar. Pening, kadang pening. Allah nak cuci dosa kita. Allah nak ampunkan kita, cuci dosa kita, nak bagi kita ni dijauhkan daripada api neraka. Sebab api neraka, Masya Allah, kita dengar api neraka ni jenis neraka sakar ni pun Allah dah azab dah kita dengar. Kita dengar imam baca tadi pun kita nak mengalir mata imam kita baca. Kita ni yang cukup sifat Allah, tak sampai di situ. Dia boleh sampai cerahnya Allah. Itu sebab nikmat Allah ni tak sama, tuan. Tak sama. Dia tak sama. Kita yang di dalam rumah itu pun tak sama nikmat yang Allah bagi. Anak-anak kita ada di rumah makan benda yang sama, kasih sayang yang sama, tapi dia tak rasa nikmat tu sama-sama. Dia akan rasa apa? Ayah aku sayang dia ni lebih. Padahal tak pun. Nampak? Kalau Allah tanya kita, hampa ni ya Allah, macam mana lagi aku nak ajak hampa ni? Cuma Allah tak tanya macam tu. Bila Allah tanya, tu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah Akbar. Wahai orang-orang beriman, apakah persediaan kamu untuk jawab di hadapan Allah itu? Barulah nak menyesal masa tu. Masa tu menyesal tak guna. Sekaranglah gunanya sesalan itu. Apa yang kita tak buat, apa yang kita patut buat bila kita bertemu Allah. Tengok, dia orang nak balik raya ni, persediaan tuan-tuan, kereta dia cek ni, bersedia untuk takut breakdown kat jalan. Diri dia sendiri dia tak bersiap. Kalau dia mati tu, breakdown dia apa? Ada 2 tempat nak breakdown tu. Dalam kubur satu, di padang mahsyar satu. Tu breakdown yang paling lama sekali. Dia kena siapkan diri dia. Tapi tu Allah tidak memerlukan kita siapkan amalan itu dalam jangka masa yang panjang. Cukup 1 hari ini tuan-tuan. Cukup di sisi Allah. Kalau kita betul-betul beriman. Bertepatan pula hari ini last kita berdoa, Allah terima pula. Cukup di sisi Allah. Dalil dia tuan-tuan, kita tengok orang yang kafir 65 tahun kafir, umur dia 66 tahun dia masuk Islam. 60 tahun dia masuk Islam, umur dia 60. 59 tahun kafir, 60 tahun dia masuk Islam. 60 tahun 1 hari dia mati. Kat mana duduk dia? Siapa? Maka tidak samalah dengan kita ni. Sama. Kalau kita bertaubat selalu Allah Akbar.
Bertaubat ni apa? Orang yang sedar bahawasanya dirinya berdosa, rendahnya diri dia di hadapan Allah, maka dia tu Allahu Akbar. Maka alhamdulillah lah tuan-tuan, Allah pilih kita. Di antara ramai manusia ni Allah pilih, bagi kita kekuatan, pilih kita untuk jadi terus istiqamah, terus sampailah kita bertemu dengan Allah lagi, bertemu dengan dalam satu suasana yang cukup harmoni, mati dalam keadaan yang baik. Baguslah juga cerita tanah kubur tu, at least ada lah juga pengajaran, walaupun cerita dia kadang-kadang pelik-pelik juga. Mati ni keluar ular ni daripada sini, ya Allah, macam real. Tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni sekali-sekali dia tunjuk, sekali-sekali dia tunjuk. Hatta yang mati di Masjid Nabawi tu, mati di Madinah, dia dah cerita kat sini. Arab Saudi paper dia 5 hari 5 malam, headline cerita seorang tokoh korporat mati, disolatkan di Masjid Nabawi. Masa nak tanam itu, keluar ular daripada dalam kubur tu, rentak dia, raib macam tu ya. Tu Allah boleh tunjuk. Tak semestinya mati di situ. Abu Lahab pun masih di Mekah. Ummu Jamil, isteri dia pun mati di Mekah. Yang mana Allah rakam, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Lahab, tabbat yada abi lahab. Api neraka dia Lahab, Abu Lahab tu. Padahal nama Abu Lahab. Apa kerja? Isteri dia dalam ayat Tabayyada, isteri Allah rakam isteri dia ni yang angkat kayu untuk nak bakar suami dia dalam api neraka. Isteri dia sendiri. Sebab apa? Masa hidup dia menyusahkan Nabi, ya Allah, menyusahkan perjuangan Islam ni. Orang nak buat kerja Islam hang halang, hang tak bagi tazkirah. Macam dekat wilayah persekutuan tu, Ramadan tak ada tazkirah. Tazkirah bila? Dalam kemah. Dekat kampung Pandan, dalam kemah boleh tazkirah. La ilaha illallah. Cerita dia memanglah cerita Ummu Jamil yang buat cerita tu, menghalang kerja-kerja Nabi untuk kelangsungan Islam ni. Kita kena ambil faham. Aku pun macam tu je, fikir itu. Orang yang menghalang, kenal tentang besok itu. Kalau tak sebab bertaubat. Kerja dia Ummu Jamil ni, Masya Allah, kata Allah, dia akan tengok mana Nabi suka lalu dorong tu, dia akan cari ni, pikul batang-batang yang berduri ni, bubuh atas jalan ni, supaya Nabi terpijak. Sampai macam tu. Nabi betul berdua yang jalan macam tu kan. Satu ketika ni, punya nak bunuh Nabi ni, kononnya ada orang lah nak jumpa Nabi di sebuah rumah. Ada orang miskin lah, berhajat nak jumpa dengan Nabi. Suruh Nabi pergi rumah dia. Padahal tak, di belakang pintu dia ada korek lubang. Dan lubang tu bubuh, cucuk-cucuk ni, yang duri-duri penuh. Nah, bagi bila Nabi buka pintu, jalan, jatuh, matinya. Sampai macam tu punya hasad lagi. Siapa dia Ummu Jamil dengan Abu Lahab ni? Waris walak dia juga. Siapa kita ni? Siapa yang tahan-tahan agama ni? Orang Melayu juga, orang Islam juga. Tuan-tuan, Singapura sebab apa tak boleh azan tu? Tak boleh kuat azan. Those days, dia cerita dia begini. Cerita dulu kat Singapura ni, dia macam kampung-kampung sikit. Masa tu jenis kampung. Dulu setiap lorong itu ada surau-surau dia. Maka surau-surau dia tu pasang horn speaker. Jadi azan ni biasa. Yang komplainnya siapa? Orang Melayu. Cina tak sebut satu patah perkataan, tak komplain. Cina tak komplain. Melayu ni komplain. Jadi Cina ni dia komplain ni sampai ke sana. Cina ni pun masuk. Dan kita tengok, kita kaji tengok berapa banyak orang komplain. Cina ada tak ada? Komplain Melayu. Itu yang azan di stop. Siapa yang bagi stop? Orang Melayu. Berlakulah di Malaysia ni. Siapa yang tolak ulama? Cina kan? Siapa yang hina ulama? Cina kan? Kalau dia buat banci kadang, kita. Yang tolak hududnya siapa? Cina tak tolak. Sebab Melayu tolak, Cina apa lagi? Testing dia market. Hina ulamanya.
Selama ni kita pernah dengar Cina hina Tuan Guru ni Aziz. Ya. Orang Melayu ya. Melayu yang bengong tak sangka-sangka ni. Ulama boleh tolak, Tuan Guru Harumuddin tolak, Tuan Guru Ismail Kamus tolak. Sehingga padahal Singapura tu terima tiap bulan. Tiap bulan. Salah Melayu juga. Tergadainya Malaysia ni sebab apa? Melayu juga. Tanah-tanah habis. Contoh kalau di Subang ada satu tempat nama One City tu.